Itu dia hashtag masa depan adalah kita, dalam kita menghargai dan juga pada masa sama mengangkat mereka yang bergerak sebagai profesion teknikal ini dalam sambutan Hari Profesion Teknikal Negara 2020. Untuk pengetahuan anda semua akan berlangsung pada 5 hingga 30 Disember secara maya. 5 Disember iaitu hari ini. Jadi istimewanya untuk kita uar-uarkan kepada anda dengan lebih lanjut berkenaan sambutan Hari Profesion Teknikal Negara 2020 yang merupakan sambutan kali pertama secara maya dan sambutan kali kedua bagi tahun ini. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu yang kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof selaku Menteri Khazanah Kerja Raya Kementerian Kerja Raya. Apa khabar Datuk Seri? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih di atas undangan dan kesempatan ini daripada warga Kementerian Kerja Raya dan semua agensi di bawahnya. Sama-sama. Okey. Mungkin ramai tidak berapa mengenali berkenaan sambutan Hari Profesion ini. Sebenarnya untuk kita mengangkat profesion sebagai seorang pekerja dalam bidang teknikal dan sebagainya, untuk kita mengangkatkan lagi sains, teknologi, matematik dan juga kejuruteraan. Statistik ada menunjukkan sejak kebelakangan ini ada sedikit penurunan permintaan dalam bidang STEM ini. Jadi inilah tujuannya hari ini, Hari Profesion Teknikal ini disambut untuk kita memberikan maklumat lebih lanjut kepada mereka. Jadi mungkin terlebih dahulu sedikit pengenalan dan juga mukadimah daripada Datuk Seri sendiri berkenaan sambutan Hari Profesion Teknikal Negara. Silakan. HPTN ni kalau kita balik kepada hasratnya dulu adalah diperjuangkan oleh JKR selaku agensi teknikal negara, dan juga kebetulan pada waktu itu saya selaku menteri pusingan pertama, diusulkan oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar pada waktu itu, almarhum, dan diteruskan oleh sekarang ini ahli Parlimen Kuala Kangsar, iaitu isteri beliau, Datin Mastura. Dan bila kita bincang dan akhirnya kita angkat kertas kerja ini, dan memorandum kepada Jemaah Menteri diluluskan pada tahun 2018 untuk kita mengiktiraf profesion teknikal negara. Maka wujudlah apa dikatakan Hari Profesion Teknikal Negara, bermula daripada hari Sabtu pertama bulan Disember, dan kebetulan hari ini hari Sabtu pertama 5 hari bulan. Dan terima kasihlah ATM memberi peluang untuk kita bersama, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebentar nanti, melalui secara alam maya juga, ucapan secara alam maya. Dan keseluruhannya kita tahun ini cuma terpaksa membuat secara maya sebabkan untuk kita mengekang penularan COVID dan kita mematuhi SOP sepenuhnya. Apapun yang penting ialah kita kali ini akan membuat programnya daripada 5 hari bulan sehingga 30 Disember dengan pelbagai program dan sebagainya. Benarlah apa yang kita katakan tadi, ini untuk mengiktiraf profesion teknikal negara yang memainkan peranan penting sebenarnya dalam membangunkan negara kita. Apa yang kita lihat sekeliling kita, bangunan yang terbina, jalan raya, apa saja adalah sumbangan daripada engineers, technical people, semua yang terlibat secara langsung, bukan saja arkitek, bukan saja engineers, bukan saja QS-nya, semua the technical people yang terlibat bersama. Dan secara orang kata tersiratnya, kita nak mengangkat martabat mereka, dan dengan ini diharapkan lebih ramailah orang akan terlibat bersama, bukan saja nak menjadi engineers ataupun technical people, tapi akhirnya kita akan dapat angkat martabat mereka dan memastikan mereka ini diiktiraf. Betul. Kalau tahun lepas ataupun untuk edisi pertama dilakukan selama 2 hari saja, itu melibatkan lokasi-lokasi, tapi memandangkan tahun ini diadakan secara alam maya ataupun secara virtually, tapi dilangsungkan lagi lama 5 hari ini sampailah 30 Disember. Kerana percaya juga banyak pengisian yang menarik akan dikongsikan, dan juga untuk mengisi bagaimana sambutan Hari Profesion Teknikal Negara HPTN ini yang juga berlangsung selama sepanjang Disember ni lah. Kalau kita lihatlah Datuk Seri, ini juga merupakan salah satu, seperti mana kita war-warkan tadi, salah satu platform untuk kita mengiktiraf, menghargai profesi negara, tidak kira mereka yang bekerja di lapangan, di pejabat dan sebagainya, kerana mereka juga yang mencorak masa depan negara. Seperti temanya lah, hashtag masa depan adalah kita. Mengapa tema ini menjadi kunci utama kepada sambutan HPTN ini, Datuk Seri? Kita kena lihat corak masa depan, dan yang mencorakkan masa depan ialah kita. Dan dalam konteks inilah, sebab itu kita letakkan masa depan adalah kita. Kita menentukan masa depan kita. Bukan saja dari segi physical development, the human perspective tu kita juga yang menentukan.
Sebab itu saya kira ahli profession teknikal ini kena memainkan peranan penting. Kita kena faham apakah bentuk masa depan. Dan kalau kita melihat masa depan, kita sekarang ini berdepan dengan apa dikatakan IR 4.0, Industrial Revolution. Maknanya kita kena bergerak lebih pantas, kita kena berada di depan, kita kena menguasai teknologi. Dan sinilah peranannya kita nak meletakkan supaya kita angkatkan martabat technical people ini. Bukan sahaja apa yang ada pada hari ini yang biasa, tapi kita kena bergerak di luar kebiasaan. Dan untuk itulah kita kena tingkatkan kemahiran mereka. Kita kena bekalkan mereka dengan pengetahuan yang secukupnya. Sebab itu kita kena buat upgrading, upskilling dan sebagainya. Di sinilah peranan kementerian dan semua agensi untuk sama-sama memberi kesedaran ini. Peri pentingnya semua kita ini sedar keperluan untuk kita menguasai teknologi pada masa depan. Betul. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan di sinilah di mana peranan JKR dan semua agensi teknikal dalam negara kita. Kita kena libatkan bukan saja agensi teknikal, tapi di sinilah kita bekerjasama dengan pelbagai kementerian dan juga agensi. Misal kata dalam program ini saja kita bekerjasama dengan MOSTI, kita bekerjasama dengan universitis, banyak universitis terlibat bersama dalam program-program ini supaya kita akan dapat poolkan semua pengetahuan kita, kemahiran kita ini, dan pada masa sama kita akan mencorak masa depan yang lebih baik untuk bukan saja teknikal tapi negara kita dan the human perspective. Pandangan Datuk sendiri apabila kita mempunyai individu yang berkecimpung dalam bidang profession teknikal ini, mereka bukan sahaja boleh bekerja dalam bidang tersebut, malah kita juga turut mempunyai menteri-menteri, ahli-ahli parlimen yang daripada bidang teknikal dan sebagainya, bermula daripada bidang teknikal, kemudian mengembangkan karier mereka dan sebagainya. Jadi maksudnya karier ini dia tidak tertumpu pada satu bidang saja, mereka boleh ke cabang-cabang yang lain. Jadi pada pandangan Datuk sendiri bagaimana sebenarnya rakyat Malaysia perlu mengambil peluang ini untuk menceburkan diri mereka dalam bidang profession teknikal ini, dan juga bidang ini boleh memberikan potensi untuk diri mereka mengembangkan lagi kerjaya mereka. Memang sesungguhnya begitulah. Sebab itu kalau kita melihat bukan saja kalau dia menjadi engineers, bukan saja untuk menjadi engineer yang akan membuat lukisan, yang akan membuat drawing dan sebagainya untuk membina, tapi kita nak mengangkat mereka supaya mereka juga boleh menjadi policy maker. Jadi bila dia technical person ini, dia ada policy maker, dia akan memahami. Sebab itu dalam parlimen misalnya, kita ada arkitek, ada engineers, malahan kita perlu lebih ramai yang ada technical knowledge ini terlibat sama dalam policy making decision, supaya kita dapat mencorakkan dan mendepankan Malaysia dalam menghadapi segala cabaran yang mendatang. Sebab itu saya kira apa yang kita hasratkan sekarang ini bukan saja orang yang akan dapat melaksanakan kerja technical knowledge, tapi yang lebih penting pada masa ini ialah yang terlibat dalam, termasuk juga boleh membuat research, development, supaya mereka menjadi pencipta, bukan saja menjadi pengguna. Kita memerlukan, bila kita kata IR 4.0, ialah kita memerlukan negara kita menjadi negara pengeluar yang boleh terlibat dalam persaingan di peringkat dunia. Kalau kita engineers, kita bukan saja engineer yang boleh tahu membuat bangunan, tapi kita boleh membuat material, kita boleh membuat solution, kita boleh membuat sistem. Ini yang diperlukan pada masa depan kalau kita nak bersaing di peringkat global, dan kita nak berhasrat supaya technical people kita ini bukan saja dalam pasaran Malaysia, tapi mereka boleh terlibat dalam pasaran dunia dan menyumbang pada bidang teknikal di peringkat dunia. Baik, Datuk Seri, seperti yang kita war-warkan awal tadi, secara eksklusif juga di Semak Pagi Malaysia kita bawakan pada anda kerana hari ini bermulanya HPTN ataupun Hari Profession Teknikal Negara. Secara langsung dan eksklusif kita nak saksikan sama-sama Datuk Seri, amanat dan juga ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, saya melafazkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dapat saya menyampaikan putusan sempena sambutan Hari Profession Teknikal Negara HTPN 2020 pada hari ini. Hari Profession Teknikal Negara yang disambut
pada hari Sabtu pertama bulan Disember setiap tahun adalah sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan tertinggi negara kepada para warga profesion teknikal di Malaysia. Sehingga tahun ini Malaysia mempunyai sejumlah 203,966 keanggotaan berdaftar dalam pelbagai bidang kemahiran berkaitan profesion teknikal. Ini membuktikan betapa profesion ini merupakan segmen yang kritikal untuk pembangunan negara. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya dan seluruh warga Kementerian Kerja Raya dan agensi-agensi di bawahnya atas kejayaan penganjuran HPTN 2020 pada tahun ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan bertekad mengukuhkan iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun secara mapan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif melalui Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Wawasan ini juga menjadi agenda kerajaan dalam membantu negara berdepan dengan dunia yang penuh mencabar, khususnya apabila kita sedang mula berdepan dengan era revolusi industri 4.0. Sudah pasti pelbagai pendekatan digarap dalam wawasan ini untuk mengorak pembangunan ekonomi untuk semua pihak agar tiada sesiapa pun yang tertinggal dalam mengecapi kemakmuran yang diimpikan demi menjadi sebuah negara bersatu, makmur dan bermaruah. Usaha merealisasikan aspirasi ini sudah tentu memerlukan penglibatan golongan profesion teknikal secara langsung dan lebih proaktif bagi mencapai perancangan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini dirangka berdasarkan kepada 3 matlamat utama, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Jumlah keseluruhan peruntukan terbesar dalam sejarah sebanyak 322.5 bilion ringgit membuktikan komitmen dan keyakinan kerajaan dalam menjana ekonomi di samping memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat dapat dipelihara. Selain perbelanjaan mengurus peruntukan pembangunan sebanyak 69 bilion ringgit memainkan peranan utama untuk memacu ekonomi negara kembali ke landasan yang sepatutnya selepas terkesan dengan pandemik COVID-19. Dengan peruntukan yang sangat besar ini, usaha kerajaan untuk memajukan profesion teknikal perlu diperkukuhkan dan hendaklah bermula dari peringkat awal pendidikan. Justru, kerajaan akan berusaha memperkukuh kualiti lulusan bidang STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, dan TVET, Technical and Vocational Education and Training. Di peringkat yang lebih awal, para pelajar sekolah dan belia perlu digalakkan untuk menjadikan bidang-bidang ini sebagai pilihan kerjaya masa depan mereka, bukan sahaja demi memenuhi keperluan masa depan perindustrian negara, tetapi untuk melahirkan golongan profesion teknikal yang berdaya maju selari dengan perkembangan global, terutamanya ledakan teknologi IR 4.0, peluang pekerjaan yang ditawarkan berkaitan jurusan STEM dan TVET sememangnya adalah amat cerah dan tidak seharusnya dilepaskan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, bidang teknikal terutamanya kejuruteraan sering dikaitkan dengan istilah 3D, iaitu dirty, difficult and dangerous, yang secara langsung ataupun tidak langsung
memberi persepsi negatif bagi pemilihan kerjaya dalam kalangan generasi baru. Minat generasi baru ini perlu dipupuk untuk menceburi bidang berkaitan teknikal. Trend masa depan menunjukkan bahawa bidang yang berkait dengan teknologi akan menjadi profesion berpermintaan tinggi. Penggunaan teknologi terkini pula akan mengubah imej 3D ini kepada imej berprestij kerana profesion teknikal menuntut kesarjanaan ilmu dan kepakaran yang mendalam. Pastinya mereka yang memilih bidang-bidang teknikal berteknologi tinggi ini akan menjadi rebutan di dalam pasaran pekerjaan di masa hadapan yang memberikan pulangan yang besar. Pada hakikatnya, hari ini kita telah pun mempunyai banyak syarikat berasaskan teknologi yang bertaraf dunia seperti Petronas, UEM Group, Pama Niaga Berhad, Telekom Malaysia, Celcom, Maxis dan banyak lagi, di mana majoritinya adalah di kalangan warga profesion teknikal. Ini adalah hasil perancangan teliti kerajaan semenjak berdekad untuk memastikan wujud tenaga kerja profesional teknikal yang mahir dan berketerampilan. Di peringkat sektor awam pula, kita boleh berbangga dengan agensi teknikal terulung negara, Jabatan Kerja Raya ataupun JKR, yang telah banyak berjasa pada pembangunan infrastruktur negara. Sejak penubuhannya dalam tahun 1872, JKR telah melaksanakan lebih 500 bilion ringgit projek pembangunan infrastruktur sosioekonomi seperti jalan raya, sekolah, hospital, universiti dan bangunan kerajaan. Terbaru, kepakaran JKR terbukti apabila berjaya membantu menyiapkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang MAEPS dalam tempoh 3 hari saja. JKR juga telah maju ke hadapan dengan teknologi terkini dengan mempelopori penggunaan Building Information Modelling ataupun BIM di dalam pelaksanaan projek yang akan memberikan pencambahan kepada pelaksanaan teknologi RR 4.0 yang berimpak tinggi seperti 3D printing, Internet of Things, IoT, Big Data, Virtual Reality dan Augmented Reality. Terima kasih JKR yang telah banyak berjasa kepada rakyat. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar Malaysia melahirkan lebih ramai pembuat dasar dan pemimpin dalam kalangan warga profesion teknikal supaya hala tuju negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Di samping itu, agensi dan syarikat strategik negara berasaskan teknologi perlu diterajui dari kalangan profesional teknikal. Ini selaras dan bertepatan dengan tema HPTN 2020 tahun ini, masa depan adalah kita. Akhir kalam, saya ingin menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Profesion Teknikal Negara untuk semua. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, itu dia amanat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersempena sambutan Hari Profesion Teknikal Negara 2020. Maka dengan itu juga rasmilah sudah dan bermulalah sudah sambutan HPTN 2020 untuk kali ini ataupun edisi kali ini. Baik, kita bersama dengan Datuk Sri sekali lagi lah. Tadi telah pun kita ikuti amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak perkara yang dimuatnaikkan untuk perancangan masa depan juga mewujudkan lebih ramai profesional, dan juga kita percaya JKR ataupun Kementerian Kerja Raya antara kementerian yang diberikan tanggungjawab besar ya untuk melakukan ataupun merealisasikan hasrat kerajaan khususnya dari segi pembinaan infrastruktur awam di kawasan seluruh negara. Tapi kalau kita sebut ataupun kita ambil sedikitlah salah satu intipati ucapan yang membuat Perdana Menteri tadi dalam mewujudkan lebih ramai profesion pada waktu akan datang, bagaimana pihak kementerian memastikan perkara ini dapat direalisasikan dalam masa yang singkat?
Kita di peringkat Kementerian Kerjaya kita dah wujudkan beberapa center untuk upgrade dan juga untuk train orang dalam bidang kemahiran. Misalnya kita wujudkan Create ini dalam bahasa Inggeris itu di Alu Gajah, Melaka. Center for Excellence in Technology and Engineering. Ianya melatih dan juga membuat research di mana kita sediakan pelbagai kemudahan yang bertaraf dunia. Okey. Tujuannya ialah bukan saja untuk melatih tapi upgrade dalam bidang-bidang technical dan juga engineering tertentu, dan sehingga kan mereka boleh membuat research dan mengeluarkan bahan-bahan dan hasil-hasilan yang inovatif dan kreatif untuk masa depan negara kita. Di samping itu, di bawah CIDB kita ada ABM, Akademi Bidaan Malaysia, yang akan melatih bukan saja belia-belia yang baru. Kita dah melatih sebenarnya lebih kurang daripada 1999 sehingga 2020. Program untuk kompetensi saja kita dah melatih sehingga hampir 150,000 orang pekerja yang sedia ada untuk ditingkatkan kemahiran mereka dalam bidang pembinaan. Manakala peringkat belia kita dah melatih daripada 1997 sehingga Oktober 2020 saya kira hampir 282,000 yang kita latih. Ini sebenarnya belum cukup, lebih ramai lagi yang perlu kita latih, dan sebab itu kita ada akademi binaan, ada 6 di seluruh negara kita. Satu di Sabah, satu di Sarawak, Sabah Tengah dibina, dan kita ada zon Pantai Timur, Utara, Tengah dan juga Selatan. Ini sebenarnya dapat menghasilkan kemahiran tertentu dalam sektor pembinaan, manakala Create dalam bidang engineering dan teknikal yang lain. Tapi seringkali orang salah faham bila kita mengatakan technical people ini hanya bertumpu, bukan saja bertumpu pada JKR, bukan saja bertumpu pada arkitek, engineers dan sebagainya, tapi kita ada juga bioengineering, for example, dalam medical sector. Banyak lagi sektor-sektor lain. Sebab itu kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Kementerian Air misalnya, dia ada technical people yang expert dalam bidang air, dan pelbagai bidang sebenarnya. Sebab itu kita nak gabungkan keseluruhan sektor ini supaya kita dapat expandkan penglibatan lebih ramai lagi pihak daripada universiti dan sebagainya, supaya akhirnya kita dapat melahirkan profession teknikal yang lebih mampu dipasarkan di dunia sebenarnya. Dan difahamkan bersempena sambutan HPTN ini juga JKR berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dengan universiti awam dan juga swasta untuk menjayakan juga merealisasikan objektif di bawah sambutan Hari Profession Teknikal ini. Jadi kalau Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana kolaborasi itu berlangsung bermula 5 Disember hingga 30 Disember ini. Nak preparekan masa depan, kita kena ada sediakan generasi yang boleh mengisi masa depan kita. Sebab itu kita melibatkan even sekolah-sekolah. Sebab itu Lego, misalnya kata permainan Lego dan sebagainya dilibatkan bersama dengan Sasbadi, melibatkan anak-anak sekolah kita terlibat secara awal supaya diberi minat dalam bidang teknikal. Di peringkat universiti kita ada UniKL, UiTM dan sebagainya. Mereka memberi topik tertentu, misalnya dalam webinar, lebih daripada 20 webinar kita akan buat interaksi dengan secara alam maya. Yang ini agak interesting. Dalam bidang digital twin IR 4.0, yang ini akan dikongsi oleh VC USIM, USIM, Profesor Dr. Riza. The Role Biomedical Engineering oleh Institute of Engineering Malaysia. Begitu juga Combating Bribery in Construction Industry. Yang ini pengalaman oleh KLCC akan dikongsikan pada ramai orang. And hopefully dengan itu kita bukan saja melihat dalam konteks teknikal, tapi pengalaman dalam the whole process of construction misalnya. Innovative Leadership and for Sustainable Future of IR 4.0. Yang ini oleh Profesor Dr. Syed Jamal Abdullah Nasir. Yang ini Dekan
Arsyad Ayub, graduan Business School daripada UiTM. Dan insyaAllah kita cuba bawa yang lain dalam Pharma Niaga. Mungkin harap dia akan confirmkan kepada kita bagaimana nak develop halal vaksin manufacturing capability oleh Pharma Niaga. These are all technical aspect, bukan saja dalam sektor pembinaan. Banyak bidang-bidang lain yang sebenarnya lebih luas lagi. Sebab itu saya menggalakkan ramai orang supaya menceburi diri dalam bidang teknikal ini, terutamanya TVET. Tumpuan kerajaan kita peruntukan lebih 6 bilion diperuntukkan kepada TVET untuk melahirkan, supaya kita dapat melahirkan ramai skill workers pada masa akan datang yang minat dalam bidang vocational, bidang teknikal ini, melalui TVET yang diperuntukkan oleh kerajaan, yang jadi tumpuan untuk kita bina pada masa akan datang. Walaupun dianjurkan oleh Kementerian Kerja Raya, tapi kalau kita lihat dan juga saksikan sektor teknikal ini meluas di semua kementerian pun ada. Kalau juga kita boleh lihat di RTM ni pun sendiri ramai technical cameraman semua itu pun belakang tabir. Ya, belakang tabir itu yang insan-insan yang kita rayakan Datuk Seri sempena Hari Profession Teknikal Negara ini. Tapi berdasarkan apa yang dikongsikan Datuk tadi, webinar, temu bual, juga perkongsian ilmu bersama dengan pakar dari mereka yang dari industri, itu antara pengisiannya. Difahamkan juga ada pertandingan, ada kuis, temu bual bersama selebriti. Itu juga antara perkara yang akan diberikan tumpuan sepanjang berlangsungnya HPTN ini, Datuk Seri. Bagaimana? Ya, sepanjang sehingga 30 Disember nanti kita boleh sharekanlah nanti jadual-jadualnya. Tapi yang lebih penting ikutlah dalam kita ada dah dipaparkan dalam website dan juga dalam social media. Pergilah kepada HPTN 2020, kita akan dapat maklumat-maklumat segala program yang telah disusun atur daripada hari ini sehinggalah kepada 30 Disember. Ada topik-topik dari segi webinar tadi, ada juga virtual reality punya show dan dan juga untuk anak-anak sekolah kita tadi, bila dia orang nak boleh ambil bahagian dalam Lego punya competition dan sebagainya, permainan Lego ini. Ikutilah nanti bersama. Ini adalah masa sesuai untuk ibu bapa sebenarnya mengajar anak-anak mereka supaya lebih minat dalam bidang teknikal. Sebab ialah sekarang ni tak dinafikan e-sport antara bidang yang mendapat tempat di hati anak-anak muda. Ianya tidaklah melalaikan, kerana sekarang ini e-sport memberikan satu pulangan yang baik di masa hadapan, tetapi dalam masa yang sama negara juga memerlukan mereka yang berada dalam bidang teknikal. Jadi harapan daripada Datuk Seri sendiri bersempena dengan HPTN ini untuk melahirkan lebih ramai lagi generasi dalam bidang teknikal. Pertama sekali, dengan adanya program ini akan memberi kesedaran peri pentingnya untuk negara kita melahirkan teknikal. Bukan saja mengiktiraf mereka, tapi mengangkat martabat mereka supaya minat dan kecenderungan rakyat kita beralih kepada bidang teknikal ini akan makin meningkat. Kedua, saya mengharapkan program ini nanti bukan saja menjadi acara tahunan, tapi yang lebih utama ianya dapat diterima sebagaimana kita menyambut Hari Guru, Hari Polis, Hari Wanita, Hari Lelaki pun kurang disambut. Jadi diharapkan benda-benda ini akan menjadi sinonim bila sampai saja bulan Disember, hari Sabtu pertama, ingat hari ini adalah hari teknikal, kita kena iktiraf. Dan let us be contributors kepada pembangunan negara kita melalui technical development. Betul-betul. Ini juga merupakan salah satu perkara yang terus kita war-war kepada anda selama tahun juga dikelolakan oleh Kementerian Kerja Raya untuk menghargai semua mereka yang berkenal teknikal dan juga dalam sektor teknikal khususnya sempena dengan hari ataupun sambutan Profession Teknikal Negara HPTN 2020. Okey, terima kasih kepada Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof selaku Menteri Kanan Kerja Raya Kementerian Kerja Raya bersama kami hari ini di studio untuk kita berkongsi berkenaan Hari Profession Teknikal Negara 2020. Baik, kita selepas ini akan bawakan juga perinciannya bersama dengan rakan kita dari Kelantan untuk lintas langsung cerita pagi itu kita akan bawakan seketika nanti. Terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.